sempurna iman jika kita tidur dalam kekenyangan sedang saudara kita menangis kerana kelaparan. Bersama Dariku Untukmu, Islamic Relief Malaysia, kita bantu mereka. Hubungi 03-8926-3434 sekarang. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Terima kasih untuk anda yang terus saja setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi. Dah 9.38 minit pagi. Kita nak teruskan lagi pengisian Warna Pagi kita hari ini untuk Hebahan. Dan seperti yang kita sedia maklum, agensi agama khususnya di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ada macam-macam kempen yang dibawakan di bawah kempen Musaadah COVID-19 ataupun COVID-19. Dan pagi ini kita nak bersama-sama dengan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM. Ya, betul, kita bersama dengan pemangku Ketua Pengarah YAPIM pagi ini iaitu Yang Berbahagia Puan Pariha Hassan. Ya, di talian kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam, Hazwan dan Jan. Ya, apa khabar Puan pagi ni dan apa khabar warga YAPIM semuanya? Sehat, Alhamdulillah saya sehat, warga Yatim juga sehat. Ya. Kami menjadi frontliner juga dalam tempoh PKP ni. Alhamdulillah tu sempat juga kita tengok di Instagram dan media sosial YAPIM. Subhanallah, kesana kemari kita juga nak menyampaikan bantuan ya. Puan, jadi tahniah kita ucapkan juga atas inisiatifnya. Dan kita pun nak cerita dalam kempen Musaadah COVID-19 ni, YAPIM pun tak ketinggalan lah untuk menyalurkan sumbangan. Ada antaranya di kalangan keluarga-keluarga yang terjejas akibat COVID-19 ni dalam musim PKP. Jadi mungkin Puan sendiri boleh ceritakan sedikit sebagai salah satu agensi yang terlibat dalam misi ni, apa bentuk bantuan yang YAPIM usahakan, Puan? Silakan. Silakan Puan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Hazwan dan Jan dan juga kepada Radio IKIM kerana telah memberi peluang kepada YAPIM pada pagi ini untuk sama-sama berkongsi inisiatif yang diambil oleh YAPIM terutamanya dalam tempoh PKP ini. Dan Alhamdulillah selaras dengan inisiatif yang digagaskan di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu YAPIM tampil dengan program Food Bank 2.0. Kita panggil hashtag Musaadah COVID-19. YAPIM sebenarnya bukan bergerak secara sendiri, tapi kita bergerak bersama dengan agensi-agensi lain yang bersama-sama dengan YAPIM seperti Mawib, Jauhar, Yayasan Wakaf, Tabung Haji dan sebagainya. Jadi untuk maklumat Hazwan dan Jan, sebenarnya program Food Bank YAPIM ini bukanlah program yang baru, tapi telah diambil inisiatif ini pada tahun 2019 yang lalu, di mana kita banyak menyantuni masyarakat dalam program Food Bank YAPIM 1.0. Jadi untuk program YAPIM 2.0 ini dan bersesuaianlah dengan tempoh dalam situasi yang sukar kepada rakyat Malaysia ini, iaitu dalam tempoh PKP ini. Jadi YAPIM tampil sekali lagi untuk membantu menyantuni masyarakat dalam program Food Bank 2.0, di mana di dalam program ini kita berhasrat atau telah menyalurkan atau menyantuni penerima manfaat di seluruh negara di 14 buah negeri melalui program dry food kita dan juga ready to eat serta bantuan berbentuk tunai kepada penerima manfaat tersebut. Dan dalam tempoh ini kita berhasrat membantu masyarakat untuk bersama-sama meringankan beban masyarakat tersebut di kalangan kumpulan swasta, asnaf, keluarga miskin, keluarga B40 dan juga petugas barisan hadapan kita yang telah banyak berkorban untuk kita dalam tempoh ini, Hazwan dan Jan. Alhamdulillah, tahniah. Amanah tak ketinggalan lah. YAPIM juga nak membantu mereka yang memerlukan, yang terkesan ya Puan, khususnya ketika musim pandemik COVID-19 ni. Dan kalau kita tengok di Instagram YAPIM official ni pun macam-macam program dah pun dilaksanakan. Saya suka ada satu posting ni tentang doa kepada penyumbang, doa mohon keberkatan pada mereka yang banyak menyumbang bersama-sama YAPIM untuk kita salurkan sumbangan tu Puan ya. Dan mungkin bila cerita tentang sumbangan, berapa agaknya peruntukan yang telah diperuntukkan oleh YAPIM sendiri untuk menjayakan Food Bank 2.0 dalam kempen Musaadah COVID-19, Puan? Ya, silakan Puan. Ya. YAPIM sebenarnya pada tahun ini kita memperuntukkan satu jumlah bagi sepanjang tahun 2020. Tetapi dalam menangani tempoh ini sahaja kita telah keluarkan peruntukan sebanyak 1.2 juta
untuk kita salurkan kepada penerima manfaat setakat ini. Dan insya-Allah sekiranya terdapat keperluan atau tempoh PKP ini dipanjangkan, maka YAPIM juga akan melihat kepada peruntukan yang kita harus tambahlah, sebab bila tempoh bertambah, maksudnya keperluan masyarakat lebih bertambah kan dalam tempoh PKP ini. Dan YAPIM juga selain kita merasakan apa yang kita laksanakan ini adalah sebagai satu komplimen juga kepada usaha-usaha kerajaan apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah mengumumkan tentang pakej rancangan ekonomi kepada masyarakat. Jadi YAPIM merasakan ini adalah satu usaha YAPIM sebagai komplimen dalam membantu kerajaan dalam menangani wabak COVID-19 ini dan juga dalam tempoh PKP ini. Ya, Alhamdulillah. okay. Juga mungkin Puan juga nak kongsikan juga apa yang dimaksudkan dengan pakej musaadah COVID-19 Rahnu YAPIM ni Puan. Dan juga mungkin berapa ramai yang layak untuk mendapatkan pengecualian upah simpan seperti yang ditawarkan oleh Rahnu YAPIM ni Puan. Okey, ini adalah seperti yang Hazwan dan Yan ketahui, YAPIM sebenarnya berada dalam program mikrokredit Rahnu atau penawaran Rahnu ini di seluruh negara melalui 203 cawangan Rahnu. Jadi dalam tempoh PKP ini banyak pelanggan kita sehingga yang kita jangkakan 21,000 orang pelanggan terkesan dengan tempoh PKP ini, di mana pembiayaan mereka telah matang dalam tempoh tersebut, tapi mereka tidak boleh datang ke cawangan Rahnu YAPIM mengambil kira cawangan kita ditutup pada masa tempoh PKP ini. Jadi oleh yang demikian, YAPIM telah mengambil satu ketetapan di mana kita memberikan moratorium kepada pelanggan-pelanggan kita yang sangat kita hargai ini. Mereka tidak perlu datang ke cawangan Rahnu atau mereka dikecualikan untuk menebus apabila tempoh matang mereka sampai dalam tempoh ini sehingga tempoh PKP ini tamat. Selain daripada itu, mereka juga dikecualikan daripada membayar upah simpan dalam tempoh ini. Jadi sekiranya gadaian mereka telah sampai, mereka hanya perlu tidak perlu susah hati, mereka tenang-tenang sahaja, dan insya-Allah YAPIM tidak akan mengenakan sebarang upah simpan dalam tempoh ini. Maknanya ada moratorium ataupun penangguhan juga di situ Puan untuk pelanggan Rahnu YAPIM. Adakah ia dilaksanakan secara automatik ataupun pelanggan Rahnu YAPIM perlu menghubungi nak dapatkan maklumat dan sebagainya Puan? Macam mana agaknya? Sebenarnya kita moratorium yang kita berikan ini adalah secara automatik. Jadi apabila ada pelanggan yang sampai tempoh matang, mereka secara automatik akan mendapat pengecualian ini. Cuma mereka perlu datang selepas tamat tempoh PKP, iaitu 7 hari daripada tamat tempoh PKP untuk datang menebus kembali barang gadaian mereka. Dan sekiranya mereka masih tidak mampu atau mempunyai bebanan keuangan, maklumlah dalam tempoh PKP ini mungkin ada setengah kita tidak dapat menjana pendapatan, tidak dapat menjalankan perniagaan dan sebagainya. Mereka boleh memohon secara bertulis atau secara email kepada kita untuk kita panjangkan tempoh penangguhan mereka selama 2 bulan lagi. Itu tapi permohonan mereka itu perlu mereka maklumkan kepada YAPIM sama ada melalui rahnu@yapim.my atau info@yapim.my supaya kita tahu hasrat mereka. Kalau mereka tak memberitahu hasrat mereka, secara automatik mereka dikecualikan daripada menebus dan dikecualikan upah simpan, dan pada tarikh tamat PKP mereka perlu datang ke cawangan Rahnu YAPIM untuk menebus kembali. Dan satu perkara lagi Hazwan dan Yan, sekiranya mereka juga berhasrat untuk menyambung ataupun mereka masih belum mampu untuk menebus juga, mereka boleh datang ke cawangan Rahnu YAPIM selepas tempoh PKP untuk mereka membuat gadaian semula. Jadi apabila mereka membuat gadaian semula, mereka akan diberi tempoh pembiayaan iaitu 6 bulan campur 2 bulan campur 2 bulan. Jadi keseluruhan tempoh gadaian mereka adalah selama 10 bulan lagi. Sebenarnya kita ingin mengurangkan bebanan dan juga memberi
supaya pelanggan-pelanggan kita berasa tidak rasa tertekan ataupun mereka rasa terbeban dengan keadaan yang sekarang ini. Jadi insyaAllah Yapim pun memahamilah para pelanggannya, khususnya para pelanggan Rahno Yapim. Dan untuk sahabat-sahabat kita yang baru saja bersama kita mungkin mendengar Warna Pagi-pagi ini, kita sedang berbicara ataupun kita berbual yang berbahagia Puan Fariha Hassan, pemangku Ketua Pengarah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia ataupun Yapim. Pagi ni kita cerita tentang Food Bank 2.0 tadi Puan ya. Dan dalam kempen misi Musaadah COVID-19 dan juga makluman untuk para pelanggan Rahno Yapim. Dan Puan, macam mana agaknya yang terkini misi-misi dan kempen-kempen yang dibawakan oleh Yapim untuk musaadah COVID-19 kita, semuanya berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar dan kita mendapat kerjasama yang sangat erat dan padu daripada rakan-rakan strategik Yapim di seluruh negara. Dan juga pelaksanaan program Food Bank kita ni melalui Pasaraya Yapim dan juga Pusat Pentadbiran Negeri Yapim. Alhamdulillah. Dan semua meliputi sumbangan ni ataupun misi ni meliputi ke semua negeri dan ramai para penerima manfaat yang sudah pun menerima, dan insyaAllah ramai lagi yang akan turut menerima sumbangan ataupun bantuan daripada Yapim, insyaAllah Puan ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, mungkin sebagai di hujung-hujung ni Puan, mungkin Puan boleh kongsikan harapan Yapim untuk terhadap usaha yang dijalankan sekarang ni Puan. Ya. Terima kasih sekali lagi pada Hazwan dan Yan. Yapim sebenarnya kita sangat berterima kasih kepada seluruh penyumbang tabung amanah Yapim melalui skim Yapim, sebab dengan sumbangan daripada masyarakat inilah yang membolehkan kita melaksanakan program Food Bank Yapim 2.0 #Musaadah COVID-19 ini. Jadi tanpa sokongan daripada masyarakat yang prihatin, masyarakat yang sangat budiman, Yapim tidak mungkin akan dapat melaksanakan program yang menyeluruh ke seluruh negara ini. Jadi kami amat berharap teruslah masyarakat Malaysia terus menyokong Yapim untuk kita sama-sama membantu masyarakat yang terkesan dalam tempoh ini. Dan kami juga berterima kasih kepada seluruh pelanggan Rahno Yapim, yang mana 700,000 pelanggan kami di seluruh negara sangat menyokong usaha-usaha Yapim dalam program mikrokredit Rahno ini. Terima kasih kepada semua dan insya-Allah kita akan terus berusaha membantu masyarakat, terutamanya dalam tempoh PKP ini. Baik, insya-Allah. Dan kami pun nampak di Instagram Yapim ni pun ada hebahan ataupun nak ajak masyarakat, khususnya sahabat pendengar IKIM, boleh buat derma online kepada tabung Food Bank Yapim ya Puan? Betul. Di yapim.my. Ya, di yapim.my, ataupun kita ada program Jom Beli dan Sumbang, di mana mereka boleh melayari https skype.site@yapim.online. Jadi mereka boleh terus membeli barangan sumbangan untuk disumbangkan kepada masyarakat secara nak pilih barang atau package-package yang kita sediakan, package RM30, RM50 dan juga RM100. Dan sebenarnya mereka berhasrat untuk menyampaikan sendiri pun boleh, atau memberi amanah itu kepada Yapim untuk Yapim sampaikan ke kumpulan sastra yang memerlukan. Menarik, insyaAllah. Sekarang mudah online je semua kan. Yang penting kita bantu mereka yang memerlukan. Tahniah Yapim, kita ucapkan atas inisiatif tersebut dalam misi ataupun kempen musaadah COVID-19. Dan untuk pagi ini, terima kasih banyak kepada Yang Bahagia Puan Fariha Hassan, pemangku Ketua Pengarah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia ataupun Yapim, untuk perkongsian kita pagi ini Puan. Nanti kita ajak datang konti Puannya bila semua dah pulih nanti insyaAllah ya. InsyaAllah. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia yang berbahagia Puan Fariha Hassan, pemangku Ketua Pengarah Yapim, yang telah pun berkongsikan info maklumat terkini daripada Yapim untuk manfaat kita semua sempena PKP COVID-19 ni. Ya betul, yang masuki hari ke-21 hari ini, dan pasti hebahan tadi menutup tirai Warna Pagi untuk hari ini.